Ketiga, meningkatkan hasil negara. Mengambil ibrah firman Allah SWT dalam surah Asyar, supaya pembahagian kekayaan tidak berlegar di kalangan satu kelompok penguasa dan orang kaya, maka pentadbiran ini komited menegakkan keadilan sosial. Jabatan Perangkaan umpamanya melaporkan kumpulan teratas T20 menguasai 47% atau hampir separuh jumlah pendapatan isi rumah. Dari sudut tabungan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, kumpulan T20 memiliki 80% daripada keseluruhan jumlah simpanan KWSP. Mengambil kira pendapatan kekayaan negara yang tertumpu kepada kumpulan atasan atau golongan elit mahakaya adalah wajar agihan hasil negara ditumpukan kepada golongan berpendapatan rendah dan menengah. Kerajaan akan mengambil pendekatan yang progresif dalam konteks subsidi bersasar dan struktur percukaian bagi melindungi golongan kurang bernasib baik dan mengharapkan pemahaman rakyat, terutama kalangan yang lebih kaya, untuk menggalas tanggungjawab secara bersama. Antara ikhtiar yang telah pun diperkenalkan termasuklah agihan dividen amanah saham Bumiputera ASB yang lebih kepada rakyat, yang memerlukan 87% ahli dengan simpanan kurang RM30,000 telah diberi dividen 5.1% satu unit. Manakala simpanan melebihi RM30,000 menerima dividen 4.6 sen per unit. Ini sama dengan pendekatan kita, berbeza dengan kefahaman pentadbiran lalu di mana tidak menaikkan tarif elektrik kepada rakyat terbanyak. Tetapi tarif elektrik itu lebih bertumpu kepada golongan atasan yang kaya. Dan begitu juga kita kecualikan penggunaan domestik, PKS dan sektor makanan dan pertanian. Kerajaan belum bercadang melaksanakan cukai Goods and Services Tax GST. Dalam keadaan rakyat terbanyak yang masih susah, inflasi makanan melebihi 5%, kadar upah yang masih rendah, maka ternyata saat ini bukanlah ruang dan masa yang sesuai untuk kita memperkenalkan GST dan melaksanakannya. Kerajaan mengambil pendekatan lebih progresif sebagai langkah baru meluaskan asas cukai kepada mereka yang mempunyai kemampuan. Kerajaan bercadang untuk memperkenalkan cukai barangan mewah mulai tahun ini dengan had nilai tertentu mengikut jenis barang mewah, jam tangan mewah, barang fashion mewah dan segala-galanya yang mewah itu harus dicukai sepatutnya. Selaras dengan amalan terbaik antarabangsa, kerajaan akan mengkaji untuk memperkenalkan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat mulai tahun 2024. Ini juga menyentuh kepentingan golongan yang kaya di dalam kategori cukai saham yang tidak disenarai. Kerajaan akan mengadakan sesi libat urus bersama pihak berkaitan untuk meneliti perincian pelaksanaannya untuk tahun 2024.